Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia Semasa 4 bersama saya Faiz Syahirah Nizam. Pengundi kesihatan awam iaitu mereka yang positif COVID-19 perlu melaporkan status kesihatan dalam aplikasi MySejahtera masing-masing untuk mendapat pemakluman mengenai garis panduan mengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 Sabtu ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata garis panduan akan dihantar menerusi khidmat pesanan ringkas SMS beserta pautan berkaitan. So kalau COVID positif, please identify yourself. Ya, tolong mengenalkan diri kepada petugas KKM dan selepas itu petugas KKM akan semak status dalam MySejahtera. Dan semalam saya sebut tak ada saluran khas untuk mengundi positif COVID. Maknanya dia pergi saluran biasa. Tetapi pesakit COVID-19 ataupun yang positif COVID-19 akan diiringi oleh petugas KKM sehingga pintu masuk bilik mengundi. Maksudnya mereka tidak akan beratur. They will not queue with the other voters. Pengundi juga dinasihat menggunakan pensanitasi tangan yang disediakan di tempat mengundi serta mematuhi penjarakan fizikal dalam mencegah jangkitan COVID-19. Beberapa langkah diambil Kerajaan Johor bersama agensi dan jabatan-jabatan berkaitan bagi mengawal kelancaran aliran trafik keluar masuk pintu sempadan Malaysia-Singapura di bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru pada PRU15. Sebanyak 28 kaunter di Zon A, B dan C akan beroperasi sepenuhnya bermula 5 petang Jumaat hingga 12 tengah hari Sabtu. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Fazli Muhammad Saleh menerusi Facebooknya memberitahu 4 kaunter manual sebelum ini ditambah menjadi 10 kaunter yang beroperasi untuk warga negara Malaysia. Manakala pergerakan bas dan penumpang merentas sempadan Singapura ke Johor Bahru diturunkan di kawasan ketibaan ditetapkan. Pengundi pulang ke Malaysia juga dinasihat mengikut jadual perjalanan disediakan bagi mengelak kesesakan di BSI. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali mengetuai delegasi Malaysia pada mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi Asia Pasifik di Bangkok, Thailand dari 18 hingga 19 November ini. Bertemakan Open, Connect, Balance, pemimpin ekonomi APEC dijangka menyentuh pelbagai topik bagi mengemudi rantau Asia Pasifik ke arah landasan pemulihan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang mampan dan seimbang pasca COVID-19. Tan Sri Mohamad Zuki Ali dijadual menyertai sesi pemukiman pemimpin-pemimpin ekonomi APEC, sesi dialog tidak rasmi mengenai penggalakan perdagangan dan pelaburan serta dialog bersama Majlis Penasihat Perniagaan APEC. Penglibatan berterusan Malaysia di dalam AELM mencerminkan komitmen G2 negara bagi memacu objektif teras APEC terutamanya dalam mencapai pembangunan ekonomi, pelaburan dan perdagangan yang mampan ke arah kemakmuran rantau Asia Pasifik. Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Elon Musk membela diri dalam tuntutan Mahkamah Pemegang Saham Tesla yang mencabar pakej pampasan lembaga pengarah syarikat bernilai lebih daripada $55 bilion Amerika. Musk yang muncul di bilik Mahkamah Delaware nafi menentukan syarat pakej pampasan 2018 atau menghadiri mana-mana mesyuarat lembaga atau jawatan kuasa di mana rancangan itu dibincangkan. Tuntutan mendakwa geran pilihan saham berasaskan prestasi telah dirundingkan oleh jawatan kuasa pampasan dan diluluskan oleh ahli lembaga Tesla. Ia juga mendakwa undian pemegang saham yang meluluskan pelan pampasan itu adalah berdasarkan kenyataan proksi yang mengelirukan. Musk menafikan perkara itu dan sebaliknya berkata bahawa beliau memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelaksanaan syarikat. Baik saudara, sekian Semasa 4. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.